Okay, diesel ni dia adalah salah satu item yang sangat-sangat berguna lah dekat Lubnan ni ataupun mungkin negara-negara Palestin, Syria dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama lagi dalam podcast Cinta Gaza Malaysia, tetapi edisi khas sebab saya ada tetamu jemputan khas yang pernah pergi ke Lubnan dalam misi baru-baru ini. Kalau untuk pengetahuan, mereka telah pergi ke Lubnan selama 2 minggu bermula pada hujung Disember sehingga awal Januari. Dan kenapa mereka pergi ke Lubnan? Untuk pengetahuan kalian, Lubnan ni merupakan salah satu negara yang mempunyai ataupun telah diduduki oleh diaspora Palestin. Dan diaspora Palestin ni merupakan rakyat Palestin yang dihalau keluar dari negara sendiri oleh rejim Zionis. Dan pertumbuhan angka diaspora Palestin telah meningkat mendadak pada 1948 selepas peristiwa Nakbah pada 15 Mei. Dan selain Lubnan, diaspora Palestin juga boleh dikenal pasti di negara-negara Timur Tengah yang lain seperti Jordan, Syria dan Mesir. Dan di Malaysia juga sebenarnya ada diaspora Palestin. Dan pada hujung November 2022, UNHCR telah merekodkan seramai 630 rakyat Palestin di negara kita. Okey. Sebelum saya menjemput tetamu kita untuk berkongsi pengalaman, saya perkenalkan seberingkas. Mereka ini antara orang penting di dalam Cinta Gaza Malaysia dan salah seorangnya banyak menjayakan projek-projek di luar negara fokus kepada Palestin, Gaza dan juga di Lubnan. Okey, kita mulakan dengan tetamu kita. Perkenalkan diri boleh? Silakan. Assalamualaikum sekali lagi. Saya Johan Muhammad, Ketua Pegawai Operasi untuk Cinta Gaza Malaysia, salah seorang tim yang terlibat untuk misi ke Lubnan baru-baru ini. Sikit saja, nanti yang selebihnya tu kita bincang lagi. Baik, okey. Okay, terima kasih Sabrina. Okay, saya Ahmad Jibril bin Muhammad Yusof sebagai projek eksekutif untuk international. Jadi untuk projek-projek Palestin dan juga untuk diaspora Palestin di negara-negara lain, saya adalah orang yang bertanggungjawab lah. Dan juga untuk misi-misi yang kita jalankan di CGM di luar negara. Okey, baik. Seperti yang saya telah sebutkan tadi kan, Tuan Johan dan juga Tuan Jibril telah pergi ke Lubnan selama 2 minggu. Boleh tak kongsikan bila tarikh keberangkatan dan juga tarikh kepulangan kalian ke Malaysia, dan mungkin boleh juga kongsikan apa yang kalian dapat sepanjang perjalanan di sana? Kita sebenarnya pada kali ini Disember yang lepas lah, dia adalah sebuah misi untuk kita laksanakan bantuan musim sejuk kepada warga pelarian Palestin di kem-kem pelarian Palestin di Lubnan lah. Dan kita telah bertolak pada 30 hari bulan Disember sehingga kita bergerak pulang pada 13 Januari lah. Okay. Yang mana mengambil masa 2 minggu. Kita ambil masa 2 minggu ni sebab kita nakkan jangka masa yang terbaik lah, yang sesuai untuk kita sampaikan bantuan, dan juga dalam masa yang sama kita nak kenal pastilah apa isu-isu yang dihadapi oleh penduduk pelarian Palestin di kem-kem di sana, dan juga bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka di dalam kem tu lah. Kita sebelum ni kita ada dengar pelarian Palestin, macam yang Sab cakap tadi, pelarian Palestin ni ataupun diaspora Palestin ni bukan sahaja berada di dalam Palestin tapi juga berada di luar daripada Palestin. Bila kita kata di luar daripada Palestin ni, ada yang tinggal dalam penempatan dan ada juga yang tinggal di dalam kem-kem pelarian. Dan Alhamdulillah dalam 2 minggu yang kita berada di Lubnan ni, kita telah berjaya untuk menziarahi dan menyampaikan bantuan di 10 buah kem daripada 12 buah kem lah. Di kem pelarian Palestin di Lubnan lah. Untuk pengetahuan penonton juga ataupun pendengar podcast kita, dekat Lubnan ni dia ada 12 buah kem pelarian Palestin. 12 buah kem pelarian Palestin, dan selain daripada kem pelarian ini, mereka ada 38 buah penempatan. Bezanya penempatan dengan kem pelarian ni adalah penempatan ni macam kecil-kecil lah. Macam ada 500 buah keluarga, ada yang paling maksimum pun 500 ke 700 buah keluarga lah untuk satu-satu penempatan. Kalau kem ni
dia adalah memang satu wilayah khas untuk pelarian-pelarian Palestin ni lah. Kebiasaannya secara puratanya setiap kem mengandungi dalam 30,000 hingga 40,000 orang lah. Satu kem? Satu kem. Okay. Dan kem yang paling terbesar di Lebanon adalah kem Ain Helwah yang menempatkan lebih kurang 100,000 lebih pelarian Palestin dekat sana. Okey. Banyak. Berdasarkan angka yang Tuan Jibril kongsi tu, boleh dikatakan agak bantuan yang kita kena bagi tu agak tinggi lah juga. Maksudnya memang mereka memerlukan sebab jumlahnya yang terlalu ramai. Dan mungkin Tuan Jibril boleh kongsikan kot kenapa peruntukan selama 2 minggu berada kat sana. Kenapa bukan 3 minggu ataupun mungkin seminggu. Sebab ada juga yang tertanya-tanya kenapa 2 minggu. Apa yang dalam tempoh 2 minggu tu apa yang dilakukan bermula awal sehingga. Okey. Yang pertamanya kita memilih jangka masa 2 minggu ini adalah tempoh masa yang orang kata tu optimum lah. Kalau 3 minggu tu mungkin terlalu lama, 4 minggu pun terlalu lama lah. Sebab kita pun mengambil kira tanggungjawab di Malaysia juga. Jadi kita memutuskan untuk 2 minggu. Sebab sebelum ni, misi-misi sebelum ni kita ada letak 1 minggu, 5 hari. Tapi kita rasakan tak cukup. Tapi bila 2 minggu ni dia cukup-cukup lah. Kita kata cukup. Apa yang kita buat dalam masa 2 minggu ni adalah kita dah rancang lah apa yang kita nak buat. Kita dah susun lah kita punya tentatif perjalanan dan sebagainya. Kita pada awalnya kita target untuk lawat ke 12 buah camp tersebut lah di Lebanon. Tapi rezeki kita cuma dapat sempat lawat 10 je. Akan datang mungkin kita akan lawat lagi 2 buah camp tu. Target kita untuk lawat 12 buah camp tersebut, menyampaikan bantuan. Menyampaikan bantuan ni bantuan yang berbentuk jangka masa pendek lah, bantuan musim sejuk. Yang ketiga, kita nak kenal pasti potensi projek jangka masa panjang yang boleh kita buat dekat Lebanon. Kita sebelum ni kita belum ada lagi projek-projek jangka masa panjang di luar daripada Gaza sendiri. Tapi insya-Allah akan datang kita lihat lebih jauh. Kita nak manfaat yang kita berikan bukan sahaja untuk Palestinian di dalam Palestin sendiri, tapi juga kepada Palestinian di luar daripada Palestin, diaspora Palestin lah. Sebab tu kita melihat kepada potensi projek jangka masa panjang lah sepanjang 2 minggu ni. Dan juga kita salah satu pembaharuan yang kita buat pada misi kali ini adalah kita ziarah ke dalam rumah pelarian Palestin tu sendiri. Kali ini alhamdulillah kita berjaya menziarahi ke 30 buah rumah di setiap camp lah. Setiap camp tu kita ada lawat, mungkin ada satu camp 3 buah rumah, satu camp 5 buah rumah, ikut kepada kepadatan penduduk dekat situ lah. Jadi itu adalah antara yang kami lakukanlah sepanjang 2 minggu ni. Dan 2 minggu tu pun sebenarnya tak cukup juga masa tu sebenarnya untuk buat perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Tapi kita cuba gunakan masa tu sebaik mungkin lah untuk buat apa yang telah kita rancangkan tu. Baik. Mungkin Tuan Johan boleh juga kongsikan, mungkin ada pendengar dan juga kita punya penonton tak faham kenapa yang saya bayangkan bila camp tu, mungkin camp tu kemah yang menggunakan bumbung canvas, tapi Tuan Jibril tadi ada sebut satu camp ada beberapa buah rumah. So macam mana keadaan yang dimaksudkan camp dan juga penempatan? Adakah satu camp tu dia bukanlah menggunakan kemah canvas dan dia sebenarnya adalah rumah? So macam mana tu gambaran tempat kat sana? Paling senang nak bayangkan tu kalau kita sebut sebagai kawasan setinggan lah. Kalau kawasan dekat Malaysia setinggan ni dia memanglah dulu dia dipanggil kamp pelarian sebab mungkin waktu mereka awal-awal dihalau tu mereka berada dekat Lebanon tu, mereka mendirikan kemah-kemah untuk penempatan kan. Tapi sejak daripada 1948 hingga sekarang tu memang ada perkembangan dekat sana tu, mereka bina rumah sendiri di tanah yang telah ditetapkan oleh kerajaan Lebanon. Dan saya lihat di sana bila kita masuk ke mana-mana kamp pelarian dekat sana tu, dia kita seolah-olah memasuki satu kawasan lain dah. Dia macam komuniti lain kan, macam ada 10 yang kita lawat tu dia berbeza-beza. So bila kita masuk dekat sana tu kita kena melalui pos tentera. Dia bukan pos tentera, dia macam ada satu pondok pengawal yang dikawal oleh tentera Lebanon sendiri. Kita kena bagi pasport untuk masuk. Dia bukan macam
sebagai pelancong datang sana kita boleh masuk sesuka hati, tak boleh. Dia kena bagi dan kita kena daftarkan di pos pengawal dia tu, barulah kita dapat masuk kalau dibenarkan. Sebab ada sekali tu rasanya 2 hari terakhir atau 3 hari terakhir tu ada satu camp Helwa yang paling ketat tu kan. Kami lama dekat pos pengawal tu, dia tengok Malaysia tapi tak tahulah kenapa dia tak bagi masuk. Jadi last sekali tu selepas dalam 15 ke 20 minit macam tu baru dia bagi masuk lah. Dia check ke apa, kita orang tak tahu apa dia check waktu tu. Tapi lepas dia ni baru dia bagi kebenaran untuk masuk tu lah. Kiranya kebenaran tu berdasarkan tujuan kita sebagai sukarelawan. Saya tak pasti apa kita punya partner cerita dengan dorang, dengan tentera tu untuk kita bagi masuk. Tapi alhamdulillah kita dapat masuk. Jadi saya boleh gambarkan kalau macam kita masuk, macam tadi Jibril sendiri sebut, bila kita melawat rumah-rumah yang berada dalam camp tu, dia memang sangat kecil. Saya rasa bilik meeting kita ni lebih kurang kot dia punya besar dia tu. Ada yang lagi kecil daripada sini, orang kata situlah dapur, situlah dia punya tilam untuk tidur pun ada kita jumpa lah macam tu. Dan dari sudut pengudaraan tu memang sangat-sangat lembab sebab dia terlalu rapat. Ada yang langsung tidak ada tingkap untuk udara masuk, tak ada. Ada yang macam gitulah. So itulah sebab beberapa penyakit yang kita jumpa mostly sama. Kan ada yang sesak nafas ataupun ada beberapa penyakit yang bila kita masuk tu dia lebih kurang sama saja yang mereka hadapi lah. Kebanyakan dia itulah masalah pernafasan lah, asma, dan perlu diubati setiap bulan, dan kos dia terlibat juga untuk benda tu. Kiranya suasana kat sana dah sejuk dan kemudian ruang pun kecil, memang akan lagi orang kata buat mereka yang ada penyakit asma tu akan bertambah kritikal lah keadaan kesihatan mereka kan. Betul. Okay, kemudian mungkin Tuan Jibril dan juga Tuan Johan boleh kongsikan berapakah peruntukan sumbangan yang para penderma yang telah berikan kepada kita, dan berapakah jumlah sumbangan yang telah kita salurkan kepada mereka-mereka yang berada di Lubnan, dan mungkin boleh juga kongsikan item apa yang mereka terima, kerana ini mungkin menjadi titik tolak kepada penderma kita untuk terus bersemangat lagi memberi derma kepada mereka. Sebenarnya apa yang kita spend ni cuma dapat menampung, saya rasa kurang daripada 1% sebenarnya. 1%. Jumlah keseluruhan pelarian Palestin yang berada di Lubnan. Yang mana penerima manfaat kita secara keseluruhannya di Lubnan pada kali ini adalah sebanyak 5,400 orang. 5,400. Ini adalah termasuk keluarga-keluarga lah. Keluarga, kanak-kanak yang kita bantu dan sebagainya. Kita membelanjakan lebih kurang 200,000 pada misi kali ini, dan kita telah sampaikan bantuan berbentuk yang pertama sekali kotak makanan lah, kotak makanan. Yang kedua baju sejuk untuk kanak-kanak. Yang ketiga tilam dan selimut tebal. Yang keempat diesel. Dan yang kelima bantuan kewangan untuk keluarga lah yang kita ziarah. Setiap keluarga yang kita ziarah, kita ada ziarah, kita mendengar apa permasalahan mereka dan kita menyampaikan bantuan kewangan lah. Dan kotak makanan ni sebenarnya tak ada dalam perancangan kita pada awalnya. Tapi kita berbincang dengan rakan kerjasama kita dan kita lihat pada assessment yang mereka lakukan, dan memang diorang memang memerlukan bantuan makanan ini, di mana kehidupan mereka dalam keadaan terdesak, kos sara hidup yang tinggi. Jadi bahan asasi itu menjadi salah satu benda yang kritikal lah untuk diorang. Jadi alhamdulillah kita bersetuju untuk jalankan bantuan kotak makanan juga. Selain kita sampaikan dalam bulan Ramadan, dalam musim winter ni pun kita sampaikan kotak makanan ni jugalah. Dan saya boleh sebutkan nombor-nombor yang setiap item tu. Kita agihkan 350 kotak makanan, 300 selimut tebal dan tilam, 500 baju sejuk untuk kanak-kanak, 600 gallon diesel, dan juga untuk 30 buah keluarga ni, setiap keluarga kita agihkan $50 lah untuk bantuan kewangan mereka ni.
Adakah 30 keluarga tu untuk setiap satu camp? Ataupun daripada keseluruhan camp tu 30? Daripada keseluruhan camp tu 30 lah. Kita kalau kan kita nak spend lagi banyak masa dan dengan lebih banyak rumah kan. Tapi masa kita ada kekangan masa. Lagipun musim sejuk ni, kalau untuk pengetahuan Sabrina dan dengar, dia waktu siang dia pendek. Waktu siang dia pendek. So pukul 8 pagi tu kira baru cerah lah. And then pukul 3 petang tu dah nak maghrib lah. So kita orang memang kena gunakan masa siang tu dengan sebaiknya lah. Kalau ziarah rumah-rumah pelarian ni mungkin spend dalam paling maksimum pun 15 minit lah untuk kita tu borak dengan dia kan, dengar dia punya kisah dan sebagainya. Dan mungkin ada juga saya tertanya-tanya, kenapa nak kena bagi diesel kepada mereka? Sebab ialah kita macam selalunya kita bagi minyak untuk orang masak apa sebenarnya, tapi diesel, apakah kegunaan ataupun punca utama untuk kita menyumbang diesel? Apa yang mereka kenapa dia orang nak perlukan diesel? Diesel ni benda yang sangat boleh ya? Mungkin Tuan Johan boleh tambah ni. Okay, diesel ni dia adalah salah satu item yang sangat-sangat berguna lah dekat Lubnan ni, ataupun mungkin negara-negara Palestin, Syria dan sebagainya. Sebab diesel ni satunya mereka gunakan sebagai bahan bakar untuk generator untuk bekalan elektrik lah. Sebab kat sana bekalan elektrik memang sangat teruk. Memang diorang tak ada bekalan yang khas lah daripada kerajaan ke JLC ke macam kita ada TNB kan. Diorang memang tak ada benda tu. Jadi kebanyakan rumah kalau mereka tak gunakan bekalan elektrik daripada kerajaan ni, yang mahal ni diorang akan gunakan generator, yang mana generator ni menggunakan diesel lah. Okay. Yang keduanya, musim sejuk ni diesel ni digunakan untuk pemanas. Untuk pemanas. Okey, untuk pengetahuan Sabrina dan juga pendengar juga, dekat sana diorang ada 3 jenis pemanas. Okey, 3 jenis pemanas lah. Yang pertama, jenis pemanas dia adalah menggunakan elektrik lah. Okey, bila kita kata menggunakan elektrik, dia memakan kos yang tinggi. Jadi tak semua pelarian ni mampu. Anggaran purata kos untuk perbelanjaan elektrik dekat sana untuk pelarian lah adalah $50 sebulan. $50 sebulan. So sangat-sangat mahal lah. Jadi pemanas yang menggunakan elektrik ni tak disyorkan lah, ataupun mereka pun tak ramai yang guna lah untuk menggunakan elektrik ni. Yang kedua, menggunakan gas memasak tu. Gas memasak tu. So tapi dalam keadaan rumah pelarian ni yang kedap, yang memang lembab bila musim sejuk dan berdebu bila musim panas ni, memang tak sesuai digunakan. Ada kes tong gas meletup bila gunakan dekat satu camp yang kita orang pergi ni. Masa kita orang pergi tu memang baru meletup. Jadi nampak kesan rumah dia tengah repair semualah. Habis mesin basuh, peti sejuk memang meletup. Sebab gas tu bocor dan dia menguap ke dalam rumah tu. So dia jadi kebakaran lah, letupan. So yang jenis ni pun tak selamat juga digunakan, dan agak mahal juga sebenarnya. Liquid gas memasak tu kan dekat sana. Dan yang ketiga adalah yang menggunakan diesel, dan ni adalah salah satu yang paling efisien lah. Walaupun diesel pun agak mahal, tetapi at least dia orang boleh, sebelum musim sejuk tiba, dia orang boleh kumpulkan diesel tu dan gunakan pemanas jenis diesel ni untuk menghangatkan rumah mereka pada musim sejuk lah. So sebab tu kita buat keputusan untuk agihkan diesel ni berbanding dengan kita bekalkan pemanas elektrik ataupun pemanas dalam bentuk gas lah. Tapi sebenarnya Sabrina, kita telah agihkan untuk satu family, mereka dapat 20 liter. Okay, tapi sebenarnya 20 liter ni cuma boleh bertahan 3 hari je. 3 hari sahaja. Paling maksimum. Jadi kami pergi sana, kami rasa macam tak cukup. Memang sedih lah. Memang yang kita bagi tu cumalah tambahan sahaja yang untuk mereka bertahan selama 3 hari. Jadi camp mana yang paling sejuk kita pergi tu? Camp di Al-Jalil. Di Al-Jalil tu lah. Backup. Yang boleh rasa lah dia punya suhu berapa kat sana tu sampai? Suhu waktu kami sampai tu dalam 5 ke 7 lah, 5 ke 7 darjah Celsius. Yes, sangat sejuk lah. Bayang 2 minggu tu kita pakai baju biasa je, sweater tu, dekat sana tu ya Allah, memang sejuk gila. Memang
Saya rasa memang 2 tu kejap je. 2 hari boleh habis kan 20 liter yang kita bagi tu. Memang tak cukup. Sebab dia orang akan gunakan 24 jam. 24 jam. 24 jam dia orang akan gunakan. Saya ada kalangan dia orang yang cerita waktu dia orang tidur dia orang akan padam je lah pemanas tu dia sejuk kan. Tapi kita fikirlah kita pun tidur kalau sejuk dalam keadaan sejuk macam mana kita nak tidur. Susah juga nak tidur kan. Terlampau sejuk, bukan sejuk biasa-biasa yang macam waktu hujan kat sini kita lena tidur kan. Dia bukan sejuk macam tu, dia sejuk yang membeku, boleh memudaratkan diri lah. So dia nak tak nak dia orang memang nak kena ada bekalan diesel tu dan menggunakannya mungkin lebih 24 jam dan sebagainya lah macam tu. Tuan Johan dengan Tuan Jibril dah rasa pengalaman dekat sana kan, tapi kita semua tahu yang mereka juga perlukan diesel untuk apa orang kata nak mendapatkan elektrik tu dia orang perlukan diesel juga. Boleh ceritakan tak tahap kritikal elektrik tu dekat sana tu sampai macam mana sampai mereka terpaksa bergantung kepada diesel untuk mendapatkan elektrik? Dia macam mana? Kami sendiri sebenarnya merasakan jugalah yang keputusan elektrik ni. Sebab kami biasanya kalau waktu bekerja kami akan ikut partners dalam jam 8 maksimum sampai 4 petang. Dan lepas makan apa semua kami akan balik ke hostel untuk berehat tu. Biasanya jam 9. Kalau baik sikit dorang elektrik akan ada sampai jam 10 pagi tau. 10 pagi. 10 pagi, 10 malam sorry. Tapi biasanya 9 malam dah tak ada elektrik lah. Dan kami sendiri pun dapat memang sejuk gila. Sebab di hostel tu kami tak ada pemanas langsung. So memang kalau nak tidur tu memang kena pakai selimut pun tak tebal apa semua dan dapat rasa sejuk dia tu lah. Dan elektrik di sana ni sebenarnya kebanyakan bangunan mereka ada solar sendiri, solar sendiri. Tapi solar tersebut dia ada disebabkan hostel yang kami duduk tu dia adalah bangunan Al-Shifa Medical Center. So di bawah 7 tingkat tu dia ada klinik apa semua. So memang mereka generate elektrik daripada solar. Biasalah waktu musim sejuk cahaya matahari pun tak banyak tau. So dorang ada maksimum untuk dorang charge daripada tenaga solar tu untuk gantikan kepada elektrik. So memang jam 9 malam tu kalau okey dorang memang akan stop elektrik dan kami kena buat semua untuk charge kamera apa semua tu sebelum tu lah. Tapi kebanyakan selepas 9 malam tu tak ada elektrik, untuk esok pagi dia pula jam 7 baru ada lah. Yang kan kami pun kena mandi dengan musim sejuk yang memang sejuk gila. Boleh bayangkan kesejukan dia macam mana. So dia itulah kekangan dia tu. Dan kebanyakan rumah dia tidak ada elektrik yang digenerate daripada solar tu. Mungkin ada certain bangunan sahaja yang ada lah. Dan itu juga antara benda yang kami lawat dekat satu masjid tu. Salah satu projek solar yang diusahakan untuk backup bukan sahaja masjid yang tempat pasang solar tu. Kalau boleh dia kata satu kampung yang area yang di sekitar masjid tu pun juga dapat peroleh elektrik lah. Tapi masih kecil jugalah solar tu kan. Kawasan solar tu tak cukup juga. Tapi still masih boleh dalam perancangan untuk dapat bantu juga di sekeliling masjid tu untuk dapat tenaga elektrik. Untuk menyediakan teknologi ataupun keperluan solar tu menelan perbelanjaan yang bagaimana? Adakah lagi tinggi? $200? Satu panel dalam $200. Satu $200. panel tu dalam lebih kurang 2 meter lah. 2 meter. Jadi 200 panel. Kebiasaannya kalau diorang nak janakan tenaga untuk sebuah masjid tu dan juga untuk rumah-rumah sekitar tu mungkin dalam 80 panel maksudnya. Even untuk hidupkan lampu ni pun untuk satu single house tu, satu rumah tu 8 panel minimum. 8 panel. Itu pun untuk lampu tak banyak sebenarnya. Dia tak cukup. Dia kena banyak lagi lah untuk jana lebih banyak elektrik. Faham. Itulah. Apa yang kami nampak dekat sana lah memang tenaga solar yang ada salah satu tenaga yang diperbarui ni kan. Dia adalah salah satu item yang penting lah dekat sana. Sebab elektrik dia orang daripada kerajaan memang totally out, totally memang bad terus. Yang dia orang boleh buat tu pasang solar lah untuk dapatkan bekalan elektrik yang cukup.
Dan diorang sendiri pun boleh berjimat kan penggunaan diesel tu sendiri untuk cumanya kos untuk pemasangan panel solar ni agak tinggi lah. Agak tinggi. Kalau pergi masuk di area kawasan penempatan pun tu macam tak sesuai juga sebab dia perlu tempat tinggi untuk pasang. Jadi rumah-rumah yang memang tenggelam disebabkan dia punya susunan macam tu memang tak boleh jugalah jalan elektrik sebenarnya. Adakah selepas ini Cinta Gaza Malaysia akan usahakan projek solar di sana dengan kerjasama rakan yang lain ke ataupun macam mana? InsyaAllah. Sebenarnya kita lihat banyak potensi dekat sana untuk projek tenaga solar ni. Bukan setakat rumah-rumah saja, tapi juga hospital, pusat-pusat tahfiz, masjid. Memang diorang sangat perlukan lah. Kita pun bila kita datang sana, kita ada ziarah ke banyak pusat tahfiz, ziarah ke ada sebuah kilang ni, ada ziarah ke masjid dan sebagainya. Dan mereka menyatakan perkara yang sama, iaitu masalah bekalan elektrik. Jadi kita lihat benda ni salah satu solusinya adalah dengan kita laksanakan projek solar ni lah. Solar ni tenaga yang free kan, cuma nak pasang itulah makan kos. Jadi mungkin selepas ni kita akan cubalah. Memang itu tujuan kita pun pergi ke sana, lihat apa isu yang diorang hadapi dan kita lakukan sesuatu untuk bantu mereka dalam jangka masa yang panjang. Faham, insyaAllah. Okay, kita pun mungkin dah berada di penghujung segmen. Mungkin boleh kongsikan Tuan Jibril dengan Tuan Johan, kongsikan kenangan sebagai sukarelawan dekat sana. Mungkin pahit manis apa yang nak dikongsikan selain daripada kekangan tak ada elektrik, sejuk. Mungkin ada kenangan lain yang boleh menyentuh sebab tempoh hari dalam sesi segmen Semeja Bersama Staff, Tuan Johan sendiri mengatakan trip ke Lubnan ni merupakan trip yang menginsafkan. So mungkin boleh kongsikan kenangan yang boleh dikatakan menginsafkan tu. Pertama saya sebut untuk misi ke Lubnan untuk melawat kem-kem pelarian tu, dia bukanlah trip untuk pergi melancong tau. Maknanya pelancong pun berkemungkinan besar tak boleh masuk kem pelarian. Kalau datang sana ke Lubnan melancong, untuk masuk tu memang sukar lah. Perlu ada, orang kata perlu ada kebenaran baru boleh masuk. So dia tak boleh dibayar dengan wang ringgit lah untuk masuk sana. Maknanya kalau ada partners, kita memang ada kenal partners dekat sana yang sudah biasa dengan bantuan kemanusiaan ni, kita ada akses, insya-Allah kita akan ada akses lah, tapi kita perlu dirancang. Perlu ada surat kebenaran. Kami masuk, even kami nak melalui immigration pun kami perlu satu surat daripada NGO kerjasama kami, partners tu, barulah mudahkan untuk masuk di sana lah. Mostly kalau kita tengok tu, saya rasa kalau melangkah ke kem pelarian ni, mungkin inilah rasanya bila melangkah ke Gaza tau. Dia punya suasana, ada komuniti di sana, orang kata bisnes juga ada berjalan untuk ekonomi sara diri. Nak jadi kaya tu tak mungkin. Tapi itulah pemandangan yang biasa saya tengok. Yang pertama dekat sana tu tentera yang mati syahid kan, mati syahid, berjuang apa semua tu, poster dia di mana-mana ada untuk mengenang yang syahid tu, atas semangat juangnya untuk untuk orang Palestin sendiri. Memang di merata-rata ada dekat situ. Itu sebagai salah satu cara mereka mengenang orang-orang yang terkorban untuk mempertahankan diri mereka sendiri dengan keluarga mereka dekat sana. Cumanya itulah, saya rasa dua minggu tu pun saya rasa sebut pertama kita orang rasa macam tak cukup masa, tapi bila melawat keluarga tu, ya Allah, saya sampai ada satu masa tu tak sanggup nak dengar dong punya isu tau, sakit itu, sakit ni apa semua. Saya sampai macam, aduh, dia benda yang bila kita dah melawat banyak dan kita dengar isu sakit yang sama, isu ekonomi yang sama apa semua, kita tak tahu macam mana. Ini je lah yang kami ada setakat ni untuk bantu kan. Kita nak bagi banyak pun agak terhad. Tapi itulah, kita pun simpan azam akan datang lagi semula, dan kita cuba ajak pendengar, penyumbang kita yang sedia ada, yang baru apa semua, untuk
untuk bantu. Even kami rasa kalau nak bincang pasal sustainable project pun, saya rasa yang bahan asas makanan ni pun sangat-sangat kurang dan kita perlukan bantuan mereka. So saya tengok kalau biasa makan ni mungkin maksimum 2 minggu dia punya makanan tu yang food parcel yang kita bagi tu boleh bertahan lah. Tapi untuk sustain selama sebulan tu agak sukar dengan rata-rata keluarga yang kami lawat tu 5 orang anak macam tu. Ada yang isteri 2 macam tu. Dia banyak lah. Dia benda yang kita orang terpaksa hadam dan lalui. Dan pada masa yang sama saya sebut kita ni sangat-sangat bersyukur di Malaysia kan, sebab masih ada kalau kita macam miskin sangat pun kita mesti ada peluang untuk berniaga, untuk cari duit sendiri lah untuk hidup kan, untuk kita keluar daripada belenggu kemiskinan. Tapi mereka di sana halangan tu sangat banyak lah. Nak bekerja pun dilarang kan. Even kalau kita dah habis degree lah, macam dekat sini pun mungkin peluang pekerjaan tu banyak dekat luar. Tapi di sana anak-anak mereka yang dah habis degree belajar tidak ada peluang tersebut, walaupun ada kemahiran tertentu lah. Dan Jeep lagi mungkin banyak yang ni, sebab Jeep yang paling banyak berbual dengan partner kita ni, jadi dia korek dan ada banyak masalah lain lagi yang timbul lah. Kita juga serah pada Jeep pula lah untuk cerita pula. Mungkin banyak sebenarnya yang kita ataupun tim kami dapat daripada Lubnan. Perkara yang bukan sahaja dalam aspek material, iaitu kita buat di sana nak pergi buat assessment, nak buat projek apa kan, tapi juga secara peribadi dia menyentuh juga emosi kami lah bila berada kat sana. Pertama kita bila menyebut tentang pelarian Palestin ni, mereka term pelarian tu pun sebenarnya bila kita nak cakap kita sebut salah. Kita sangat rasa sebut salah, tapi diorang pun dah biasa. Setiap pelarian ni dia ada memegang kad khas lah. Kad yang diorang miliki tu macam IC kan. Diorang tak ada IC ke apa, diorang cuma ada kad pelarian. Sangat buruk dan sangat memang tak terjaga. Itu baru kad. Dalam aspek kehidupan diorang ni, perjalanan kehidupan diorang ni, banyak lagi aspek yang memang sangat menyedihkan lah. Boleh cakap simpelnya macam tu lah, menyedihkan. Itu baru kad. Banyak lagi aspek kehidupan diorang, macam peluang pekerjaan dan sebagainya. Dan pengalaman kami sendiri menziarahi ke kem-kem ni, saya sendirilah apa yang menyentuh. Kita melihat kepada kanak-kanak. Diorang ni tak bersalah. Diorang tak terlibat dalam apa-apa, tapi mereka menjadi mangsa kepada konflik yang berlaku lah, peperangan dan sebagainya. Jadi mereka membesar dalam keadaan begitu, dalam keadaan berkekurangan, peluang pendidikan yang sangat kurang. Dan bila kita datang kat diorang sangat-sangat menghargai kita tau. Diorang memang sangat-sangat happy bila kita datang. Kita berikan kanak-kanak ni baju sejuk baru kan. Memang diorang sangat-sangat happy. Tak putus-putus ucapkan thank you Malaysia, thank you CGM, thank you Malaysia, thank you Malaysia kan. Datang kat kita. Ada tu yang peluk kita. Macam kita lepas habis bagi baju tu, kita sebenarnya kalau boleh kita tak nak pun ambil gambar banyak-banyak kan, just cukup untuk dokumentasi kita, laporan kita kan. Tapi diorang sibuk nak peluk kita, nak kiss dan sebagainya, budak-budak kecil. Jadi benda tu salah satu yang sangat menyentuh hati kami lah. Sangat menyentuh. Sebab kanak-kanak ni diorang ada yang yatim, kebanyakannya memang yatim lah yang kami jumpa. Dan mereka kurang mendapat perhatian lah, ataupun kasih sayang daripada seorang bapa dan sebagainya kan, untuk keluarga dan sebagainya. So kita datang tu kita menceriakan lah hidup mereka. Itu satulah. Yang keduanya, kami sempat diberi peluang oleh rakan kerja kami untuk melawat ke satu tempat ni. Okay. Satu tempat ni yang berada di daerah Tair. Nama tempat ni Odaisi. Okay. Tahu tak tempat tu? Okay, tempat tu adalah sempadan di antara Lubnan dan juga Palestin. Palestin tanah yang dijajah lah 1948 di daerah Safat lah. Jadi dekat sana kami lihat sendiri bagaimana tembok yang dibina antara dua negara ni memang
tembok sepanjang jalan memang tak ada pintu masuk lah ke sana. Kalau ada apa tu, biasanya kan ada perlintasan dua negara kan, pintu gerbang ke, memang tak ada, tembok saja. Dan kami dapat lihat sendiri rumah penjajah Palestin, penjajah Israel dekat tanah Palestin tu. Dia dibina dengan penuh sistematik, dengan perancangan bandar yang teratur lah. So katanya dari segi jalannya rumah dibina dengan sangat teratur. Tapi kita bandingkan dengan tuan tanah Palestin itu sendiri yang berada di kem-kem pelarian Palestin, di mana mereka duduk dalam keadaan yang sangat padat, sangat sempit, dalam satu ruang yang kecil ataupun tanah yang kecil, 30-40 buah keluarga. Tapi dalam masa yang sama tanah diorang ni sedang diduduki oleh penjajah Israel, penempatan haram Israel kat situ. So ini satu yang ironi lah, satu yang sangat pelik ataupun memang menyedihkan bila tuan tanah sendiri terpaksa menumpang ke tanah orang lain, dan rumah dia, tanah dia diduduki oleh orang lain. Cuba bayangkan kita berada di situasi mereka. Jadi satu yang menginsafkan jugalah bagi kami, dan sangat-sangat susah nak gambarkan lah bagaimana perasaan ketika itu melihat keadaan mereka. Betul lah macam kata Tuan Jibril kata dan Tuan Johan sendiri kongsikan kan, kita sedang berada di era kemajuan, tapi mereka sendiri sebenarnya seolah-olah semakin mundur sebab mereka sendiri dijajah dan dihalau oleh penjajah Israel. Dan seperti yang dikatakan, kanak-kanak Palestin pun yang berada kat sana tak bersalah. Mereka pun mungkin akan tertanya-tanya kenapa keadaan diorang daif, dan mungkin kalau diorang bertemu dengan kanak-kanak yang lain yang jiran ataupun kanak-kanak yang bukan berada di dalam kawasan pelarian tu, mereka sendiri terkejut kenapa perbezaan kehidupan mereka tu terlalu ketara. Dan mungkin Tuan Johan dengan Tuan Jibril boleh kongsikan harapan ataupun pesanan dan nasihat kepada mereka yang nak join sukarelawan misi keluar negara, sebab saya yakin bukan mudah untuk terlibat dalam misi sukarelawan di luar negara sebab banyak kekangan, banyak ujian yang kita kena tempuh. So mungkin ada sebarang nasihat ataupun harapan. Nasihat apa kita nak bagi ni? Dia sebab beberapa hari terakhir kami berada di Lubnan tu, kami ada juga merancang, ada cadangan beberapa macam kita nak bawa jugalah kita punya donor ataupun siapa-siapa sahaja yang sudi untuk bersama kami dalam misi tersebut, untuk merasai sendiri dan melihat sendiri bagaimana kehidupan pelarian Palestin di Lubnan. Sebab saya sebut macam Dr. Mohsin kan? Dr. Mohsin ni salah seorang yang sudah lama duduk di Lubnan, orang Palestin juga sendiri, banyak memberi input kepada kami sewaktu melawat dia tu. Dia kata kalaulah kita sebut sebagai Semenanjung Gaza, tebing barat, dua tempat yang memang agak teruk dari sudut banyak benda, Lubnan ni lagi teruk, dia kata. Lagi teruk. Dia bukan kita nak membandingkan tiga tempat tu mana yang lagi teruk tau. Ni yang kita sebut Semenanjung Gaza dengan tebing barat ni teruk, Lubnan lagi teruk. Maknanya tak ada yang tak bagus lah. Tiga tempat teruk. Tapi Lubnan lagi teruk disebabkan kekangan-kekangan yang cuba dibuat oleh Lubnan sendiri. Polisi mereka tu secara orang kata, kita sebut sebagai cuba menghalau mereka secara halus lah. Orang kata polisi mereka buat tu menyusahkan supaya orang-orang Palestin ni keluar daripada Lubnan. Diorang nak buat macam tu, tapi mereka tak gazetkan secara terang-terangan macam mana Zionis buat kan. Memang dia nak halau daripada rumah dia, penempatan mereka semua, tapi ini diorang buat macam tu untuk halau. Tapi still kekal orang-orang Palestin dekat sana sebab tanah mereka tu di depan mata saja. Bila-bila masa kalau Palestin ni bebas, mereka boleh kembali ke sana tu. Jadi mereka bertahan dekat situ. So saya macam ni, kalau kita tak sempat untuk tak dapat turun ke Lubnan sendiri, macam biasa kita nak kalau boleh sumbangan untuk orang Palestin ni berterusan. Ya, kesusahan orang tu kita tak boleh banding-bandingkan, tapi orang Palestin ni itulah kita lihat sangat susah,
sangat susah dekat Lubnan ni, dan bantuan yang berterusan tu akan membolehkan kami juga dekat Cinta Gaza Malaysia dapat salurkan sebagai orang tengah. Kami ni orang tengah saja kan. Kita pun memang semua yang di Cinta Gaza Malaysia orang tengah. Untuk kita tambahkan lagi bantuan, dan kita harap juga donor sedia ada ataupun yang mendengar ni dapat terus bantu projek-projek kita, sebab projek-projek kita ni sebenarnya salah satu cara yang dapat meneruskan bantuan-bantuan ke Lubnan dan juga di tempat-tempat yang kita cover lain lah, seperti Gaza dengan Teping Barat. Kita harap sumbangan tu berterusan, dan kalau tak mampu juga, last kali kita berdoa lah. Kita berdoa dan kita dapat lepas daripada benda-benda tersebut, insyaAllah. Saya juga yakin mereka yang berada di sempadan Lubnan dan juga penempatan Israel di Palestin tu, mereka sendiri rindu, dan kerinduan mereka tu berpanjangan, dekat tapi jauh. Sebab kita sendiri tak pasti bila mereka dapat kembali ke tanah air mereka. Dan insyaAllah perkongsian ni diharapkan dapat membantu sedikit sebanyak kepada para pemberi manfaat untuk tahu keadaan mereka di sana. Dan mungkin ada juga nak kata perkongsian ni padat pun tak boleh juga, sebab masih macam seseolah tak cukup lagi. Dan mungkin pendengar Cinta Gaza Malaysia boleh pergi ke YouTube Cinta Gaza Malaysia untuk tonton sendiri video dokumentari yang telah kami muatkan di sana. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di laman media sosial seperti Facebook, Twitter dan juga Instagram untuk sentiasa ikut rapat dengan perkembangan terkini tentang Palestin. Jadi kita pun dah berada di hujung segmen. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Johan dan Tuan Jibril kerana sudi berkongsi. InsyaAllah kita akan sambung ke episod kedua dengan tetamu jemputan yang baru. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.